Serangan dan juga asakan yang cukup berbahaya dilakukan. Tadinya dari Bonai, kali ini dari Wanggai pula. Malaysia bertahan untuk tempoh 5 minit yang pertama. Maniani akan mengambil sepakan penjuru yang pertama. Perlawanan. Gol. Michels. Ataupun bukan Michel. Tetapi itu adalah Gunawan Dwi Cahyo yang berada di far post untuk menanduk tanpa dicabar oleh mana-mana pemain, Razif. Ya, benar. Saya heran bagaimana beliau tidak dijaga oleh pemain-pemain kita. Berada bebas di belakang sekali menerima hantaran bola tersebut dan begitu mudah untuk menjadikan gol pertama, gol pendahuluan pasukan tuan rumah. Satu peluang yang jelas sekali. Ya, kita lihat Renang, begitu mudah beliau menanduk bola tersebut tanpa dicabar oleh pemain-pemain kita. Mana pemain-pemain yang lain? Dari Octavianus Maniani dan kemudiannya Gunawan Dwi Cahyo dengan mudah untuk melakukan tandukan. Pemain Persijap Jepara ini dengan tenang untuk melakukan tandukan. Minit yang kelima, Rajiv. Ya, benar. Terlalu awal untuk kita melepaskan gol tersebut. Tetapi barang ingat bahawa November ini Hasarudin dan juga Badrul sebenarnya. Satu peluang. Gol, itu dia. Itu yang kita lakukan akhirnya. Hasarudin dapat menjadikan gol penyamaan. Selepas tandukannya yang tadi diselamatkan, namun begitu biarpun gol itu nampak agak lucu sedikit, tergelincir, terjatuh, tetapi yang penting adalah gol. Ya, benar. Satu gerakan yang baik dari kita tadi dan kita dapat menyamakan kedudukan. Walaupun kita ketinggalan, tetapi usaha-usaha yang dilakukan oleh pemain ini sungguh tidak berharga. Badrul Bakhtiar, dia tidak mahu menyatukan badan, tetapi dia melambungkan bola dan kemudiannya 3 pemain Indonesia tertewas dengan satu tandukan yang mudah. Badrul memainkan peranan yang cukup besar sekali. Baik dan antara baik daripada Badrul tadi. Hasarudin merebahkan badan kerana bola jelas sekali melantun agak rendah dan Malaysia berjaya menyamakan kedudukan. Senyap sepi di Gelora Bung Karno ketika ini kerana hasil usaha kita. Tugas saya sudah bersedia di Gelora Bung Karno dan kita akan terus bersama dengan Zainab bin Raub dan Razi Hussain untuk bahasa Melayu dan Desko Hill untuk bahasa Inggeris. Saya bersetuju dengan pendapat-pendapat anda di tanah air. Apa jua keputusan akan berlaku, pemain-pemain negara kita perlu mendapat pujian yang menyeluruh kerana mereka adalah wira sebenar. 1997, Thailand menupaskan Indonesia menerusi sepakan penalti 4-2. Jaringan dari Kiatisuk, Kritsada, Tachawan dan juga Dusit. Haji Santoso dan juga Fakhri Husaini menjaringkan gol untuk pasukan Indonesia yang tewas 2-4. Karol Fahmi akan berdepan dengan Titus Bonai terlebih dahulu untuk sepakan pertama. Kita mengharapkan kecekapan Karol Fahmi untuk menghalang segala tendangan penalti pasukan Indonesia. Penalti bergantung pada kecekapan penjaga gol dan kebiasaan penendang. Pada tahun lalu dalam Piala AFF, Karol Fahmi berjaya menyelamatkan. Dia dapat membaca tendangan itu tadi, tetapi berjaya Titus Bonai memberikan satu kelebihan kepada pasukan Indonesia. Dicari sudut sebelah kanan, dah kena tadi dia sebenarnya. Dapat menekan dengan tepat, tapi mungkin bola itu agak laju menerjah ke jaring. Koesan yang dilakukan oleh Karol Fahmi Cik Mat, tetapi gagal juga menghalang Titus Bonai untuk mendapatkan gol. Mahali Jasuli akan mengambil sepakan ini. Pelajar Universiti Putra Malaysia. Tenang beliau. Senior dalam pasukan kita sekarang ini. Cantik tendangan yang baik yang dapat dilakukan. Bersyukur dapat menewaskan Kurnia Mega Herman yang meluru ke depan tetapi dihantarnya ke atas. Cantik tendangan dari Mahali Jasuli. Penjaring gol sebentar tadi
Gunawan Dwi Cahyo. Tendangan yang kedua untuk pasukan Indonesia. Tenang jurulatih pasukan Indonesia memikirkan masa depan ataupun keadaan pasukan Indonesia setakat ini. Walaupun bermain di tempat sendiri bukan senang Zainal ya untuk memenangi pingat emas. Betul. Ada yang tidak mahu melihat situasi ini, tetapi suka ataupun tidak mereka terpaksa berdepan. Karol Fahmi Cemat berdepan dengan Gunawan. Tendangan yang kedua pasukan Indonesia terkena tiang, tak masuk. Advantage untuk Malaysia ketika ini. Benar, advantage. Kelebihan kepada kita setelah tendangan kedua pasukan pemain Indonesia gagal. Terkena tiang. Walaupun sekali lagi Karol Fahmi Cemat bijak untuk membaca. Oh, itu dia reaksi dari pasukan Indonesia. Sekarang ini pemain-pemain Malaysia tak kira siapa yang akan menendang selepas ini. Perlu fokus. Fandi Osman akan mengambil sepakan yang kedua, pemain gantian. Kaki kiri. Cantik dari Fandi. Gol kedua untuk Malaysia. Dia pernah gagal dalam perlawanan dengan Qatar. Sepakan penaltinya. Tetapi kali ini dia tenang. Relax saja, dihantarnya ke sebelah tepi. Saya rasa memang latihan-latihan yang mereka jalani secara bersendirian untuk mengambil sepakan penalti ini sedikit sebanyak membantu. Ya, banyak membantu. Saya rasa pasukan Malaysia juga telah bersedia untuk tendangan penalti ini. Mungkin juga mereka mengadakan latihan semasa latihan sebelum perlawanan akhir. Seandainya perlawanan ini berlalutan ke pertandingan ke tendangan penalti. Egy akan mengambil sepakan ini. Kapten Indonesia, bukannya Yongki Aribowo. Tekanan kepada Indonesia sebenarnya setakat ini. Main yang berusia 21 tahun tanggal 4 September yang lalu. Pemain Pelita Jaya. Cantik, dia hantar ke tengah. Kali ini Karol Fahmi tertipu, terpedaya kerana betul-betul dihantar ke tengah. Itulah kebiasaannya yang dilakukan oleh penjaga gol. Mereka akan tetap ke kiri dan juga ke kanan. Dia akan mengagak tendangan tersebut. Ahmad Fakri Syarani akan mengambil sepakan ini. Zubair, Muslim, Yong dan yang lain-lain. Dia perlu relax, dia perlu tenang dan dia juga perlu ada keyakinan diri. Menjaringkan gol yang cantik ketika menentang pasukan Etoile FC di Jalan Besar. Berdepan dengan Kurnia Mega Herman. Untuk Ahmad Fakri, terlalu lemah tendangan yang dilakukan oleh Ahmad Fakri. Agak lemah tendangan beliau tadi dapat dibaca dan diselamatkan oleh penjaga gol Indonesia. Kita dapat lihat bagaimana tendangan itu mudah dapat dibaca oleh tidak Mega. ke tepi, tidak kuat bola tersebut. Terus kepada penjaga gol yang sedang dua sama kedudukan sekarang ini. Irfan Fadail, Badrul Bakhtiar dan yang lain-lain cuba menenangkan Fakri. Abdul Rahman akan mengambil sepakan, juga pemain pertahanan. Tiba-tiba saja Indonesia mendapat semula semangat. Satu sujud ke atas bumi. Sujud syukur dari Abdul Rahman selepas dapat menewaskan ke tengah juga tendangan beliau Zainal. Pemain Kelab Semen Padang ini. Wajah kecewa dari Menteri Aliran Sukan Malaysia. Beliau kesorangan di Fadli. pentas. Yep.
kerana tempat duduk yang terhad diberikan kepada kontinjen Malaysia. Fadli Sas akan mengambil sepakan ini. Lupakan masalah yang dialami oleh Fakri. Cantik, hantar tinggi untuk kembali kedudukan 3 sama. Pemain-pemain Sepakan yang terakhir untuk pasukan Indonesia. Yang nak saya katakan, Zip, pemain-pemain kita sebenarnya melihat keadaan penjaga gol pasukan lawan yang jelas sekali juga adalah penjaga gol tinggi lampai. Jadi untuk dihantar ke tepi itu selalunya mendatangkan bahaya. Ferdinand Sinaga. Dapatkah beliau menyempurnakan sepakan kelima penalti ini? Sepakan penalti dan juga aksi yang terakhir untuk beliau bersama dengan Indonesia di tamasya SEA Games. Berdepan dengan Khairul Fahmi Cik Mat, dapat selamatkan keadaan. Advantage kepada Malaysia sekarang ini. Sekarang terpulang kepada pemain negara yang terakhir Kita untuk mendapatkan pingat emas. Untuk mengekalkan pingat emas. Setelah Khairul Fahmi menyelamatkan tendangan Ferdinand tadi. Saya memang amat percaya kepada Khairul Fahmi Cik Mat. Kebolehannya. Senyap. Sang Garuda tak mampu terbang sekarang ini. Sekiranya Kapten Malaysia Badrul Bakhtia dapat menyempurnakan sepakan ini. Kita mengharapkan tuah Badrul Bakhtia pada kali ini untuk menyanyikan gol kemenangan untuk membawa pulang pingat emas. Kita mampu kecewakan Indonesia sekali lagi, Nazib. Tak kiralah cara mana kita perlu memenangi perlawanan ini. Ya, benar, kita menantikan saat-saat sebegini, Zainal. Badrul Bakhtia berdepan dengan penjaga gol pasukan Indonesia. Tendangan yang terakhir. Itu dia kemenangan kepada Malaysia. Pingat emas dapat kita kekalkan daripada sepakan penalti. Tahniah buat pasukan kebangsaan. Alhamdulillah, Ong Kim Swee, segala-galanya dapat kita lakukan di bumi Indonesia sekali lagi. Tidak mustahil untuk kita memenangi di tempat lawan untuk 2 kali berturut-turut. Biarpun dapat diselamatkan pada awalnya oleh Kurnia Mega Herman, apapun, tetapi bola itu bergolek masuk dan memberi. Kita hilang suara pada peranan yang terakhir ini. Yang paling penting sekali, rezeki kita untuk kekalkan pingat emas. Adi kecewa, rakyat Malaysia di tanah air pasti akan melonjak kegembiraan melihatkan bola ini bergolek masuk untuk kemenangan pingat emas kepada pasukan Malaysia yang ke-59 pada malam ini, Jim. Ya, benar, satu kejayaan yang cukup membanggakan kita rakyat Malaysia setelah mereka bertungkus lumus kesusahan kepahitan yang mereka alami. Akhirnya kita dapat membawa pulang pingat emas yang kita nanti-nantikan. 4-3 kemenangan menerusi sepakan penalti. Segala-galanya berbaloi, tak apalah. Penat, kecederaan, kesedihan selama ini yang kita harugi dan juga berbaloi sudah apa yang kita laburkan sampai ke Slovakia. Badrul, kemenangan yang anda cipta. Terima kasih, Badrul, kerana kekalkan pingat emas untuk pasukan Malaysia biarpun menerusi sepakan penalti, Zip. Senyap sekali lagi Gelora Bung Karno dan Garuda patah sayap hari ini tidak mampu terbang, diterkam oleh sang harimau. Ya, benar, tempoh hari kita menggigit sayap belah kanan, hari ini kita menggigit kedua-dua sayap Indonesia. Itu dia kemenangan yang kita cipta. Kami akan berehat seketika. Jangan lupa, jangan ke mana-mana, saudara. Upacara penyampaian hadiah yang akan berlangsung sebentar lagi.